Dan saya bawa ni Anwar Templak Zafrul, pekecil kebengkrapan Genting Hong Kong tempoh hari. Dan saya nak jawab, ada orang tanya kepada saya, ada blogger UMNO ni, dia kata bahawa pinjaman Genting Hong Kong itu berlaku pada zaman Pakatan Harapan. Betul ke? Dia kata berlaku pada zaman Pakatan Harapan. Tuan-tuan, kita fikir secara logik lah. Yang bawa isu berkenaan dengan kebengkrapan ini adalah Anwar Ibrahim. Dia kata, kenapa Lim Guan Eng tak menjawab perkara ini? Lim Guan Eng nak jawab apa? Dia bukan orang yang meluluskan, bank yang meluluskan, bukan pada zaman dia pun. Dia nak jawab kenapa? Oh, dia tak jawab dengan arti kata lain, bukankah dia cabar untuk nak disaman? Dia kata, nak saman kenapa? Buat apa buang duit nak saman? Kita cerita, tuan-tuan, dia cuma tuduh, bawa bukti lah. Ada dokumen ke? Ada ke surat mengatakan sign Lim Guan Eng kat bawah tu? Ada ke? Tak ada. Okey, kita tengok apa yang Anwar Ibrahim cakap. Anwar bidah Zafrul kerana pekecil kesan kebengkrapan Genting Hong Kong. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim hari ini mengkritik Menteri Keuangan Zafrul kerana menolak kemungkinan kesan daripada kebengkrapan Genting Hong Kong Limited. Dalam satu kenyataan hari ini, dia mengulangi kebimbangan bahawa kebengkrapan syarikat itu akan menjejaskan rakyat Malaysia 2.5 bilion, kerana itu bukan duit bank tu, tuan-tuan. Itu duit KWSP, KWAP, PNB, Khazanah. Jelasnya ini kerana kerajaan mempunyai kepentingan dalam bank-bank yang memberikan pinjaman tidak bercagar kepada GHK. Lagak santai dan bersahaja beliau, Zafrul, dalam memberi pencerahan tentang isu ini amat mengecewakan, tak kala kita sedia maklum bahawa badan-badan atau tabung-tabung keuangan utama negara mempunyai pertalian tabungan yang cukup besar di dalam bank-bank tempatan negara itu, katanya. Anwar juga merujuk kepada kemungkinan pelibatan Zafrul dalam pinjaman Genting Hong Kong ketika terlibat dalam perbankan. Zafrul adalah kepala perbankan pelaburan semasa ni Maybank apabila urusan pinjaman kepada GHK dibuat. Kalau Zafrul takut, kenapa Zafrul tak nak saman Anwar Ibrahim? Saman dalam isu ni lah. Saman Anwar Ibrahim dalam isu ni. Betul ke tidak? Dia kalau tak terlibat secara langsung, tak langsung, kerana dia terlibat dalam Maybank pada waktu itu 2010, 2012 sewaktu pinjaman itu diluluskan. Dia kemudiannya berkhidmat di dalam badan eksekutif di CIMB semasa pinjaman kepada GHK diservis. Dia telah menjawat jawatan sebagai Menteri Keuangan hampir 2 tahun. Dia mempunyai kepakaran yang luas berhubung perjanjian itu dan mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pindaan mana yang mampu membagi memastikan manfaat kepada pengguna-guna bank itu, tetapi itu tidak berlaku. Ringkasnya, hanya ada seorang yang mampu merundingkan perjanjian lebih baik kepada GHK bagi pihak Malaysia, iaitu Menteri Keuangan sekarang. Ternyata beliau telah gagal. Anwar yang juga Presiden PKR sebelum ini menuntut penjelasan mengapa bank berkaitan kerajaan menyediakan 2.51 bilion pembiayaan tidak bercagar kepada GHK. Sebagai tidak balas, Zafrul berkata dia mahu pemegang saham tidak campur tangan dengan cara bank beroperasi, termasuk pihak yang menawarkan pinjaman tidak bercagaran. Bukan saja pinjaman tidak bercagaran tidak luar biasa, menteri itu mendedahkan bahawa pinjaman GHK diluluskan sebelum pandemik menjejaskan industri perkapalan persiaran. Dia bukan isu perkapalan persiaran sebelum pandemik sebagainya. Dia isu tidak bercagaran. Itu satu hal. Kalau dah tahu macam tu sebagai Menteri Keuangan, kenapa dia tak runding balik benda ini? Now, kita tengok ada surat tahun 2010 dekat situ. Najib kongsi surat tu. Dia kata tengok bercagaran. Genting Hong Kong ada keluar satu surat bahawa orang kata dicagarkan kapal-kapal tersebut. Jadi kita nampak bahawa surat itu 2010 itu rupanya kalau kita tengok 2012 tak bercagaran. Baru kita tahu surat itu sebenarnya bukan kata tak benar, mungkin dirunding semula jadi tak ada cagaran dah. Not only that, tuan-tuan dan puan-puan, Najib kata, itu tahun 2012. Kalau 9 tahun, 7 tahun punya servis, 2019 patut dah tamat. Itu yang Isyam Jalil kata. Isyam Jalil kata, blogger UMNO kata, tengok 2019 dah tamat. Pakatan Harapan yang sambung 600 juta USD tu. Tuan-tuan, memang betul, sepatutnya tamat pada tahun 2019. Betul. Kalau ikut 7 tahun term loan tu, betul tamat pada tahun 2019. Isu dia kenapa tak habis bayar lagi. Itu je, kenapa tak habis bayar. So kalau tak bayar, timbul satu persoalan. Adakah hutang tersebut tidak dituntut, tidak ada servis, tidak dibayar sejak tahun 2019? Itu persoalan. Dan cagar dan hutang itu 2.51 bilion itu tak termasuk interest, tuan-tuan.
Tuan-tuan pun tahu kalau kita bayar hutang 3 tahun 4 tahun pertama tu bayar interest je. Servis tak bayar lagi. Maksudnya dia punya principal tak bayar. So adakah bermaksud daripada tahun 2019 2020 tak ada bayaran daripada Genting? Dan adakah bermaksud hutang tersebut tidak dibayar sejak loan itu lulus pada tahun 2012? Itu persoalan-persoalan yang Zafrul tak explain pun. Berapa baki? Kenapa tak dibayar? Berapa interest? Berapa dah hilang? Berapa cagaran? Siapa yang luluskan? Now, all those question tak di-address. Sebaliknya dia kata, terpulang kepada bank lah. Dia nak bagi berduit. Bercagaran tak bercagaran, terpulang pada dia. Tuan-tuan, exposure dia bukan 250,000. Dia bukan 2.5 juta. Dia 2,500 juta, tuan-tuan. Ringgit. 2,500 juta ringgit. Kepada syarikat judi. And yet, Menteri Keuangan dalam kerajaan lemah ini, hashtag kerajaan lemah ini, boleh kata tak apa. Tak kisah. Kan, inikah dia kerajaan yang kita dok nak memerintah negara kita for, lepas ni tuan-tuan tengoklah lepas ni dia orang akan kata ini semua salah Zafrul lah. Tengoklah Najib, kalau UMNO berkuasa, ini bukan UMNO tak ada kena-mengena. Zafrul Menteri Keuangan, dia kan orang bersatu. Tak percaya, tuan-tuan potong jari lah tuan-tuan. Itu yang UMNO akan cakap selepas ini. Ya, itu yang UMNO akan cakap selepas ini. Saya tanya lagi tadi, Parti Muda boleh dipercayakan atau tidak? 70% mengatakan tidak boleh dipercayai. Lebih 1,300 di dalam YouTube. Dan juga kalau kita tengok 747 orang atau 73% di dalam Facebook mengatakan tidak boleh dipercayai, tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham situasi ini. InsyaAllah saya akan mengadakan tour Sarawak. Saya akan pergi tour Sarawak minggu hadapan atau minggu satu lagi. Saya tak ada ketetapan lagi. Dan insyaAllah kita akan pergi untuk tengok balik Sarawak ini, kita tengok balik kelemahan-kelemahan yang ada, kita bina balik kekuatan. Dan insyaAllah saya berada dalam rangka, hari itu saya pergi Sabah, hari ini saya pergi Sarawak, dan lepas itu saya pergi ke Penang untuk rangka tour LTL kita, tour lawan tetap lawan kita, insyaAllah. Tak ada, bukan untuk berkempen. Saya dah buat tour ni sejak Melaka hari tu. Bukan untuk apa, tuan-tuan. Kita more kepada nak betulkan balik, kita nak susun balik jentera kita. Kita nak lihat, go on the ground, bercakap dengan denyut nadi rakyat. Kita sebut denyut nadi rakyat, kita bercakap dengan rakyat kita. Tapi saya perlu bantuan. Itu je saya nak cakap. Saya perlu bantuan. Kalau saya nak travel ni, saya perlu bantuan. Ini semua dana sendiri, duit sendiri, untuk bukan untuk parti sahaja, tuan-tuan, tetapi untuk nak supaya rakyat bangkit semula. Rakyat dah lemah. Rakyat ni dah penat. Bukan penat, tapi lemah. Dia tak nampak kekuatan pembangkang tu, tuan-tuan. So bantu saya. Saya mohon bantu saya. Itu saja. Ini saja cara yang saya boleh nak merayu. Macam mana lagi saya tak tahu. Tak ada orang sponsor, tak ada orang sponsor saya, tuan-tuan. Kita buat live ni bukan ada sponsor kan. Kita buat sendiri. Bukan apa. Ini untuk kebangkitan kita sebagai rakyat. Boleh hubungi 014-640-2434, 014-640-2434. Terima kasih saya ucapkan kerana bersama saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan kita. InsyaAllah saya akan berada di Twitter, InsyaAllah selama setengah jam lebih kurang sebelum kita habis siaran, InsyaAllah. Terus ke Twitter, Saturday Morning Official. Please follow saya di Twitter. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.